Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan mengenai topik bab 4 kod arahan HTML iaitu 4.2.1 melakar papan cerita untuk membina laman sesawang yang menggunakan kod arahan HTML. Okey, jom kita start. Okey, berdasarkan pada gambar ini, okey, apa yang kamu semua dapat lihat? Ini untuk laman sesawang apa? Laman sesawang Shopee. Okey, yang seterusnya adalah yang ini pula. Okey, betul. Yang ini adalah laman sesawang Bank Islam. Okey, berdasarkan daripada dua gambar yang telah saya tunjukkan iaitu laman sesawang Shopee dan Bank Islam. Okey, berdasarkan daripada laman sesawang ini, macam mana atau apa kod yang kita perlu gunakan untuk menghasilkan laman sesawang tersebut? Antaranya ialah okey, betul, iaitu HTML. Okey, dan buat apa dia tambahan? PHP? Ya, betul juga, PHP. Okey. So, hari ini saya akan menerangkan mengenai topik HTML. Okey, sedia semua? So, apakah yang dimaksudkan dengan HTML? Alright, HTML ialah singkatan bagi Hypertext Markup Language. Okey, HTML ni juga ialah kod yang untuk membantu pengguna internet berkomunikasi dengan pengguna internet lain di www, iaitu World Wide Web lah. Okey, seterusnya HTML juga digunakan untuk membina laman sesawang. Okey, apa yang dimaksudkan membina laman sesawang? Seperti yang telah saya tunjukkan tadi, terdapat dua gambar laman sesawang di mana Shopee dan juga laman sesawang Bank Islam. Jadi, untuk membina laman sesawang tersebut, kod HTML adalah salah satunya language yang akan dipakai untuk membangunkan laman sesawang tersebut. Okey, seterusnya, file kod HTML ni dia disimpan dengan sambungan HTML atau .html atau .htm. Tapi kebiasaannya orang akan selalu gunakan .html. Okey? Okey, seterusnya apakah langkah pertama membina laman sesawang? Okey, jom kita lihat. Yang pertama iaitu papan cerita atau dalam bahasa Inggerisnya adalah storyboard. Okey, apa yang perlu ada dalam storyboard ni ataupun papan cerita ni? Okey. Papan cerita ini ialah untuk menggambarkan reka bentuk sesuatu laman sesawang. Okey, apabila kita telah kita ingin membina sesuatu laman sesawang, kita kena lakarkan dululah, kita curahkan idea kita yang ada di otak kita kan. Okey, kita letak curahkan idea kita di satu kertas. Okey, untuk kita rancanglah. Okey, seterusnya ialah menentukan aliran navigasi sesuatu laman sesawang. Okey, apabila dengan terhasilnya storyboard ini ataupun papan cerita, so kita akan nampak dia punya flow, okay? Dia punya flow, macam mana kita nak tentukan, okay? First kita patut buat apa, yang kedua kita patut buat apa, yang seterusnya kita patut buat apa. Itulah untuk menentukan aliran flow dia lah. Okay, yang ketiga adalah menggambarkan isi kandungan untuk setiap laman sesawang. Okey, yang dimasukkan di sini untuk menggambarkan isi kandungan ialah apabila kita telah menghasilkan sesuatu storyboard, kita telah lukis siap-siap, kita dah rancang apa yang kita nak letak. Okey, yang layout dia belah sini, yang ni menu kita nak letak belah atas. Kat situ kita menggambarkan apa yang kita nak hasilkan pada laman sesawang yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan suatu gambaran visual kepada satu cara. Okey, ini adalah berkait lah lebih kurang dengan yang poin yang ni lah. Okey. Okey. Di sini adalah contoh papan cerita ataupun storyboard. Okey, ini adalah papan cerita yang pernah saya buat. Okey, ini saya telah hasilkan satu laman sesawang. Okey, di mana laman sesawang yang saya hasilkan adalah untuk ASK tingkatan 1 hingga 3, di mana yang pertama ni adalah scene yang pertama adalah homepage, laman utama dia. Yang seterusnya adalah nota, latihan, kuis, hubungi kami, dan footer ni adalah bahagian bawah lah. Okey, bahagian bawah. Okey, ini adalah contoh laman sesawang ni saya tunjukkan pada kamu untuk
kamu dapat gambaran dah apa itu papan cerita. Jadi di sini dengan adanya papan cerita, dia memudahkan kita lah untuk merancang macam mana kita nak hasilkan kita punya laman sesawang tersebut. Okey, dapat? Okey, seterusnya kita buat aktiviti sikit lah. Boleh, kita buat aktiviti. Okey, anda dikendaki menghasilkan satu papan cerita berdasarkan kreativiti anda. Okey, masa yang diberikan adalah selama 15 minit. Okey, bergantung pada anda ataupun guru-guru yang ingin menggunakan bahan bantu mengajar ini. Okey, di sini saya telah sertakan sekali, lampirkan sekali hyperlink kepada satu laman web. Bila klik kepada countdown ni, yang ini, ia akan membawa kepada satu laman web. Okey, di sini. Okey. Ni adalah saat, minit dan jam lah. Contoh kalau kita nak letak, kita punya adalah 15 minit tadi kan. Kita letak 15 minit 00. Okey, so dah jadilah 15 minit. Kemudian kita setkan dia dan start. Okey, apabila telah habis sahaja countdown ni, stopwatch ni, dia akan berbunyi lah. Gitu. Okey. So kita boleh pantau lah anak-anak murid selama 15 minit ataupun selama berapa yang cikgu-cikgu dah tetapkan lah. Okey. Okey, seterusnya kita kembali kepada tajuk. Okey, apakah kebaikan melakar papan cerita ini? Okey, antara kebaikannya adalah untuk kita mengetahui bilangan laman sesawang yang diperlukan. Okey, ada orang dia nak buat laman sesawang dia nak buat 4 page je. Dia nak 4 halaman je, iaitu halaman utama, nota, hubungi kami, aktiviti. Ada orang yang buat sampai 10, 11 page. Itu bergantunglah pada seseorang. Tapi kalau untuk kamu ni, saya sarankan kamu belajar dulu, kita tengok-tengok dulu kan. Tengok dulu macam mana kita nak hasilkan. Mungkin kamu boleh hasilkan 2 atau 3 laman sesawang lah. Okey. Seterusnya, untuk mengetahui maklumat yang harus dimasukkan. Okey, apabila kita dah lakar papan cerita, kita nak tahu apa yang kita nak letak. Okey, contoh pada dekat bahagian sini. Okey, kat sini kita boleh juga letak dia punya maklumat. Contohnya, saya nak letak lagu. Okey, apabila kita klik hubungi kami, dia akan keluar lagu. Okey, bila kita klik pada bahagian nota, dia akan keluar dia punya transition dia. So kita boleh letak keterangan dia kat bahagian bawah ni lah. Okey. Okey, seterusnya kebaikan yang seterusnya adalah untuk memberi penjelasan kasar tentang struktur laman sesawang. Okey, apabila kita menghasilkan storyboard ni adalah sesuatu kita punya visual ataupun idea yang kita ingin hasilkan untuk memberikan penjelasan. Okey, macam mana kita nak buat yang macam ni, sebab selalunya storyboard ni taklah perfect. Okey, selalu storyboard ni kadang-kadang akan ada penambahbaikan. Okey, pentingnya storyboard ini adalah untuk memastikan kita apabila dalam ke langkah seterusnya, iaitu langkah pembangunan, akan kuranglah dia punya risiko kesilapan. Itulah function storyboard ni. Okey, seterusnya lebih kurang macam yang tadi, iaitu mengetahui aliran antara laman sesawang, iaitu kita nak kena pasti macam mana flow yang kita tetapkan. Okey. Ini adalah aktiviti yang kedua di mana guru-guru boleh gunakan untuk ataupun sebagai cadangan idea untuk kepada para pelajar kita, macam mana kita nak buat aktiviti seterusnya dalam sesuatu sesi pengajaran lah. Okey. Ini adalah contoh papan cerita yang saya hasilkan. Tapi kalau yang ini, papan cerita ni dia agak kelam kabut sikit kan. Nampak ni ada yang pegang bengkok, tak cantik. Okey, kalau boleh kita buat yang cantik-cantik sikit lah. Okey. Okey, so itu saja penerangan saya untuk topik 4.2.1 ini mengenai
storyboard, yaitu papan cerita. Okey, sekian, terima kasih.